Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Berjumpa pada hari ini untuk kita membuat ulang kaji dan persediaan bagi menghadapi ujian akhir sesi akademik Bahasa Melayu tahap 2. Pada hari ini cikgu nak fokus kepada bahagian B. Sebelum kita menjawab latihan, cikgu nak ingatkan sekali lagi ada 4 bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Bahagian B ni 10 markah. Ada satu format baru iaitu respon kritis dan kreatif iaitu ada 5 markah. Pemahaman petikan dan tata bahasa ni murid dah biasalah. Cuma cikgu nak fokus pada hari ini respon kritis dan kreatif. Yang mana ini ada satu format baru yang mana anak murid dikenakan menjawab dengan hanya menulis lebih kurang 30 patah perkataan. Jadi cikgu harap anak murid telah pun bersedia. Kalau ada buku catatan, tulis buku catatan, kita buat bersama-sama. Sebelum kita menjawab soalan, kita pastikan kita baca arahan soalan. Tengok contoh arahan soalan. Baca dan fahami situasi di bawah. Kemudian berikan pendapat kamu berdasarkan situasi tersebut. Dia nak apa? Suruh berikan pendapat. Panjang jawapan kamu adalah tidak lebih daripada 30 patah perkataan. Ingat 30 patah perkataan. Kalau normal murid menulis satu baris ada 8, lebih kurang 8 kali 4, 32 lah. Kata lebih kurang 4 baris ataupun 3 baris lebih lah. Bergantung kepada berapa jumlah perkataan yang kamu tulis dalam satu baris tu. Situasi yang pertama. Salah seorang rakan kamu di dalam kelas tidak mahu menjalankan tugasnya. Sebagai ketua kelas, apakah tindakan yang patut kamu lakukan? Cikgu ulang balik semula. Salah seorang rakan kamu di dalam kelas tidak mahu menjalankan tugasnya. Ada murid begini, dia tak nak menjalankan tugas. Cikgu dah buat susun jadual hari Isnin sampai Jumaat. Tiba hari dia, hari Rabu, dia tak nak menjalankan tugas. Apa yang perlu kamu lakukan? Dia kata, sebagai ketua kelas, apakah tindakan yang patut kamu lakukan? Ini contoh saja. Cikgu nak bimbing kamu cara menjawabnya lebih kurang 30 patah perkataan. Ini contoh jawapan. Mungkin ada jawapan lain lebih sebab tempat kosong, subjektif kan. Jika ada rakan yang tidak menjalankan tugasnya, saya, iaitu ketua kelas, saya akan meminta penjelasan daripadanya terlebih dahulu. Diminta penjelasan. Selepas itu, saya akan menasihatinya dengan cara yang berhemah agar dia dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Bagus ketua kelas. Sebab apa? Dia nak tahu kenapa kawan tu rakan dia tak nak menjalankan tugas. Adakah tugas itu membebankannya? Mungkin murid yang ditugaskan menyapu sampah, mungkin dia ada asma dan semua. Tak sesuai tugas tu. Dia mungkin sesuai tugas lain. Jadi ketua kelas ini nak tahu dulu penjelasan kenapa. Adakah dia tak sesuai bertugas dengan rakan-rakannya pada hari Rabu tersebut. Mungkin boleh maklumkan pada guru kelas, tukar hari lain dan sebagainya. Yang penting kita mendapatkan penjelasan dan sebagai ketua kelas kita nasihati dengan cara yang berhemah supaya tidak menyegati hati seseorang. Bukan termain-tengkin saja. Ini contoh jawapan untuk soalan nombor 1. Situasi yang kedua. Apakah yang akan kamu lakukan sekiranya ditugaskan bersama seorang rakan dalam menyiapkan satu projek, tetapi kamu berdua sentiasa ada pendapat yang berbeza? Ini biasa ya. Kerja berkumpulan ke, kerja berpasangan ke, cikgu kata susun 2 orang, 3 orang, 4 orang dan sebagainya. Kadang-kadang ada murid yang tidak dapat menyesuaikan diri. Apa tindakan kamu yang perlu kamu buat sekiranya kamu tidak bersetuju dengan pendapat ataupun cara rakan kamu itu? Ini contoh jawapan. Soalan ni, apakah tindakan yang patut kamu lakukan? Sekiranya saya berada dalam situasi ini, saya perlu bertolak ansur. Saya tidak boleh memaksa rakan saya untuk menerima idea saya sahaja. Saya akan baru berbincang dengan rakan dan berkongsi idea dalam menyiapkan tugasan. Ini contoh. Dan jika dalam situasi begini, penting sekali tolak ansur. Tidak semestinya murid yang pandai itu ideanya bagus saja. Mungkin murid yang sederhana, murid yang lemah, kadang-kadang ideanya lebih baik juga. Jadi kita tak boleh paksa seseorang menerima idea kita. Kita bawa berbincang dan perbincangan itu akan menghasilkan kerja ataupun projek ataupun tugasan dengan lebih baik lagi. Okay. Ini situasi yang kedua. Situasi yang ketiga. Ini mungkin juga pernah berlaku pada kamu. Ibu terlewat mengambil kamu sewaktu pulang dari sekolah. Kamu dihampiri oleh seorang lelaki yang tidak dikenali. Apakah tindakan yang patut kamu lakukan? Apakah tindakan yang patut kamu lakukan jika dihampiri oleh seseorang yang tidak dikenali, terutama lelaki? Ini contoh jawapan. Saya akan segera berlari ke arah pengawal keselamatan dan menceritakan apa yang telah berlaku. Saya akan menunggu ibu di kawasan selamat sehingga ibu sampai. Ini tindakan yang bagus.
jika kita tinggal, kita adalah orang yang terakhir. Jika kamu adalah orang yang terakhir menunggu, mak tak datang ke, ayah tak datang ke, bas terlepas dan sebagainya, kamu seorang diri, tiba-tiba datang seorang, yang penting kamu dapatkan pengawal keselamatan. Itu salah satu contoh. Ceritakan apa yang berlaku dan tunggu ibu kamu di tempat yang selamat. Mungkin ada jawapan lain. Kamu boleh masuk ke dalam kos sekolah, cerita kepada guru yang bertugas ataupun guru yang masih ada di sekolah dan sebagainya. Boleh. Apa saja tindakan kamu yang sesuai dengan situasi. Cikgu telah bimbing kamu 3 situasi dan 3 contoh jawapan. Yang keempat ni cikgu bagi situasi, cuba kamu fikirkan pula apakah jawapan yang sesuai. Situasi yang keempat, salah seorang rakan kamu selalu meminta duit daripada kamu semasa rehat. Apakah tindakan yang patut kamu lakukan? Ada. Dia meminta duit. Ya? Salah seorang rakan kamu selalu meminta duit daripada kamu semasa rehat. Cikgu pun pernah menerima aduan sebegini. Jadi apa yang patut kamu lakukan jika orang sentiasa rakan kamu sentiasa minta duit pada kamu? Fikir-fikirkan jawapan yang sesuai. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini berkaitan dengan ujian akhir sesi akademik bahagian B. Cikgu fokuskan kepada respon kritis dan kreatif, iaitu satu format baru. Ada 5 markah yang mana perlu kamu jawab dalam 30 patah perkataan. Yang ini kena banyak bagian membaca supaya kamu dapat idea macam mana nak selesaikan sesuatu permasalahan yang timbul. Kita jumpa lagi dalam latihan yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Bye-bye.